Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hani dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Fuad bin Muhammad Amin bersama dengan sahabat saya Azwa bin Muhammad Hamzah akan membuat pembentangan berkaitan dengan kedudukan perjanjian perjudian menurut undang-undang di Malaysia dan juga undang-undang Islam. Saya akan mulakan dengan kedudukan perjudian menurut undang-undang di Malaysia. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang aktiviti perjudian di dalam negara kita. Aktiviti perjudian ini diperkenalkan pada awal kurun ke-19, di mana pada ketika itu pedagang daripada China datang ke tanah Melayu untuk berniaga. Jadi mereka membawa bersama dengan aktiviti itu, di mana aktiviti itu hanya dilakukan sesama mereka sahaja. Kemudian penjajah Inggeris juga memainkan peranan dalam memperkenalkan aktiviti lumba kuda di dalam tanah Melayu pada ketika itu, di mana aktiviti itu dibawa daripada tempat mereka ke sini. Kemudian hinggalah ianya berkembang sehingga pada tahun 90-an terdapat kewujudan aktiviti judi secara atas talian. Jadi pada ketika itu hanya beberapa industri sahaja yang dibenarkan untuk menjalankan aktiviti perjudian ini. Antaranya adalah kasino di Genting Highland. Aktiviti perjudian ini dikawal oleh 4 akta. Yang pertama, Betting Act 1993, kemudian Common Gaming House Act 1993, Racing Club Act 1965, Pool Betting Act 1967. Itu adalah 4 akta yang mengawal aktiviti perjudian di Malaysia. Manakala fungsi akta-akta yang disebutkan tadi adalah, pertama, Betting Act 1993, dia berfungsi di dalam mengawal pengurusan aktiviti perjudian di Malaysia. Yang kedua, Racing Club Act 1965 berfungsi bagi mengawal aktiviti perjudian lumba kuda. Yang ketiga, Common Gaming Houses Act 1953 berfungsi bagi mengawal tindakan terhadap perjudian haram. Dan yang keempat, Pool Betting Act 1967 berfungsi di dalam mengawal perlesenan aktiviti operasi dan juga aktiviti promosi perjudian di Malaysia. Kemudian dari perspektif undang-undang menurut akta kontrak berkaitan dengan aktiviti judi ini, kita lihat dalam Seksyen 31 secara khususnya menyentuh berkaitan dengan aktiviti perjudian ini, di mana di dalam Seksyen 31 kurungan 1 Akta Kontrak 1950 menyebut bahawa perjanjian pertaruhan adalah batal dan juga pihak-pihak yang terlibat tidak boleh membuat sebarang tuntutan. Namun di sana terdapat pengecualian bagi aktiviti lumba kuda. Macam tadi dalam kurungan 1 dikata semua perjanjian pertaruhan ataupun semua aktiviti perjudian adalah batal dan pihak-pihak yang terlibat tak boleh buat tuntutan, kecuali bagi aktiviti lumba kuda, di mana dalam seksyen yang sama kurungan 2 menyebut bahawa lumba kuda ini terkecuali daripada seksyen 31 ini dengan jumlah yang tidak melebihi RM500. Jadi sekiranya pihak-pihak yang ingin membuat tuntutan perjudian, mereka tidak boleh menggunakan akta inilah. Mungkin mereka boleh rujuk kepada 4 akta yang saya sebutkan di awal tadi, ataupun akta-akta lain yang berkaitan dengan perjudian. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan perjanjian pertaruhan menurut undang-undang Islam. Di dalam Islam, perjanjian adalah satu perkara yang memandang persoalan akad sebagai keabsahan suatu kontrak untuk menilai sama ada kontrak yang dibentuk sah ataupun tidak, dilihat dari segi akad tersebut. Akad di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
Mengikut jumhur ulama, kontrak itu terbagi kepada dua, iaitu kontrak sah dan juga kontrak tidak sah, yakni kontrak batal. Kontrak sah adalah suatu akad yang memenuhi segala rukun dan syarat, manakala kontrak tidak sah pula ataupun batal adalah suatu akad yang cacat dari segi salah satu sifat syarat ataupun rukunnya. Dan juga kontrak tidak sah batal ini mempunyai unsur maisir, perjudian ataupun gharar, ketidakpastian dan juga riba. Menurut Islam, pertaruhan adalah segala permainan yang mengandungi unsur taruhan. Pihak yang menang akan mengambil harta atau hadiah daripada pihak yang kalah. Secara kronologinya, ianya adalah satu kontrak yang dibuat oleh dua pihak, yang mana satu pihak akan mendapat faedah dan lagi satu pihak akan mengalami kerugian daripada kontrak yang dibuat. Elemen perjudian ada disebut di dalam Al-Quran dalam Suratul Maidah ayat 90, yang mana Allah telah menyebut perjudian adalah salah satu perkara yang keji dan juga termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhinya agar kita semua beruntung. Ianya juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang mana bunyi, man qala li sahibihi ta'al aqamar falyatasaddaq, yang bermaksud, barang siapa yang berkata kepada temannya, marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh yang demikian, jumhur ulama bersepakat bahawa perjanjian pertaruhan adalah satu kontrak yang batal dan terlarang kerana ada unsur maisir, yakni pertaruhan. Dan juga adalah satu kontrak yang digantung pada satu sifat yang tidak pasti. Secara keseluruhannya, jika kita lihat, perjanjian pertaruhan menurut Undang-Undang Malaysia dan Undang-Undang Islam mempunyai persamaan, yang mana dinyatakan perjanjian ini adalah satu kontrak yang batal dan tidak sah. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Malaysia, terdapat pengecualian bagi industri ini yang mempunyai lesen, dan juga terdapat beberapa akta yang menjaganya. Walau bagaimanapun, menurut undang Islam, kontrak ini adalah satu kontrak yang batal serta-merta kerana terdapat unsur maisir yang dilarang di dalam Islam dan memberi kesan terhadap mana-mana pihak yang mana tiada sebarang tuntutan ataupun remedi yang boleh dibuat. Sekian daripada saya dan Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.